Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, negara itu yang tertegak di dalamnya hukum dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tertegak di dalam negara itu hukum dan syariat Allah. Negara Islam itu tertegak di dalamnya hukum dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hukum dan syariat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi ditegakkan dalam pemerintahan negara tersebut. Negara kita hari ini negara umat Islam. Negara kita hari ini negara umat Islam, tetapi Islam tidak tertegak di dalam pemerintahan negara. Walaupun yang berkuasa di kalangan pemimpin-pemimpin negara itu di kalangan Muslim, di kalangan Islam, tetapi hanya pemimpin Islam yang berkuasa, Islam tidak punya kuasa. Yang memimpin orang Islam, tetapi Islam tidak memimpin. Yang memerintah itu orang Islam, tetapi Islam tidak memerintah. Ini yang berlaku dalam suasana kita hari ini. Disebabkan oleh bagaimana orang Islam itu sendiri tidak faham berkenaan dengan siasah syariah. Mereka tak faham tentang politik, pentingnya kekuasaan dalam melaksanakan dan menegakkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok hari ini apa yang berlaku. Bila mana Islam tak ada kuasa, yang berkuasa itu ialah mereka yang tidak mahu jaga agama. Mereka yang tidak pedulikan soal agama. Bahkan majoriti yang dominan dalam kalangan mereka yang berkuasa itu pula di kalangan golongan kufar, golongan yang memusuhi Islam. Maka kita tengok bagaimana perancangan dan kehendak mereka itu berlaku satu persatu mereka suarakan. Bahkan sampai dalam kain orang Islam pun demo kacau. Bak nak berkhitan bagi perempuan pun dipersoalkan oleh mereka. Nak sunat anak perempuan tu dia kata jenayah, disambut oleh pemimpin Islam. Kalau sebelumnya mereka mempertikaikan hukuman Islam, sebelum ni dipertikaikan bagaimana Terengganu yang melaksanakan hukuman takzir kepada pesalah yang melakukan hubungan sejenis, pesalah lesbian disebab di Terengganu. Mereka pertikaikan, mereka persoalkan, dan banyak lagi perkara-perkara yang tidak ada kait dengan mereka yang mereka cuba persoalkan, bahkan benda itu bukan ada kaitan dengan mereka. Ini akibat daripada apa? Daripada orang Islam ataupun Islam tidak punya kuasa. Walaupun orang Islam ada kuasa, Islam tidak berkuasa. Orang Islam yang ada kuasa pula ialah orang Islam yang tidak pedulikan kedudukan agama. Yang mereka pedulikan ialah kedudukan mereka. Walaupun gaji puluh-puluh ribu, berjawatan, berkedudukan, menteri itu, menteri ini, bila mana orang-orang bukan Islam pertikaikan Islam, mereka diam, membisu, tak kata apa. Belum pada ni wakil rakyat ahli parlimen bukan Islam sebut dalam parlimen supaya mesti diberikan hak kelonggaran dan kebebasan bagi penganut-penganut Syiah Bahai Qadiani untuk beramal dengan agama mereka. Dia membisu mereka di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan yang Islam. Orang bukan Islam menyatakan sesuatu tentang Islam, minta supaya suatu yang menyeleweng daripada Islam, suatu akidah yang batil, akidah yang sesat, yang mesti dibendung, disuruh kerajaan Malaysia baru memberikan kebebasan dan hak serta ruang
pada golongan ini. Ini yang berlaku. Sebab apa? Tak tertegak hukum dan syariat Allah. Islam tidak memerintah, walaupun yang memerintah itu orang Islam, tetapi mereka masih memerintah Islam. Orang Islam memerintah, tetapi Islam diperintah-perintah. Hak mana mereka berasa nak ambil, mereka ambil. Mana mereka rasa nak buat, mereka buat. Sedangkan tanggungjawab pemerintah Islam itu memerintah mengikut acuan Islam yang Allah Ta'ala kehendaki, mengikut cara pemerintahan Nabi SAW, berpandukan Al-Quran dan Sunnah jika kita seorang Muslim hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mengaku hamba kepada Tuhan, tiba-tiba cara pemerintahan kita tidak mengikut sebagaimana yang dikehendak oleh Allah, tidak mengikuti jalan dan petunjuk Nabi SAW. Yang kita jadikan sandaran, yang kita jadikan ikutan ialah apa yang dibawa masuk oleh Yahudi dan Nasara sebagai penjajah yang telah menjajah kita. Kita masih menggunakan ideologi, sistem-sistem yang direka dan dicipta oleh akal kepala otak manusia. Kita lebih percaya, kita lebih yakin daripada hukum yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Ini hak berlaku dalam negara kita. Sebab itulah kita kena sedar, umat Islam mesti bersatu kembali, berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali berpaut dengan agama, dengan akidah yang sebenar ini, hidup berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi di bawah pimpinan para alim ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita pastikan bahawa apa yang sedang berlaku ini dapat sama-sama kita hadapi, kita bendung, supaya tidak berlaku suatu yang kita tidak ingini kepada generasi-generasi anak cucu kita yang akan datang. Kalau hari ini kita tidak mempertahankan agama kita dengan sungguh-sungguh, biarlah mereka nak sebar Bible kah, nak buat lagu manakah, biarlah. Kalau kita ni kuat takkan jadi ponya. Ya, hari ini mungkin kita masih boleh bertahan. Kita hak mari mengaji. Bagaimana anak-anak muda di luar sana yang jauh daripada agama, yang jauh daripada masjid, yang jauh daripada pengetahuan agama. Bagaimana dengan mereka? Sebab itulah maknanya kita perlu bersama-sama bersatu untuk mempertahankan Islam ini sebagaimana ia telah diperjuang dan dipertahankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.